Dalam video ni, kita akan teruskan dengan topik 3 iaitu Dynamics of Linear Motion bagi subtopik yang ketiga iaitu Basic of Forces dan Free Body Diagram. Yang mana kita akan berkenalan dengan konsep asas bagi daya dan lakaran Free Body Diagram yang dikenali sebagai FBD. F free, B body dan D for the diagram. Ada 3 learning outcome yang kita akan capai bawah subtopik 3.3. Yang pertama adalah untuk belajar macam mana untuk identify the forces acting on a body dalam situasi yang berbeza. Yang kedua, kita akan belajar macam mana untuk melakarkan free body diagram, FBD. Dan yang ketiga akan melibatkan pengiraan bagi static friction dan kinetic friction. Dan kat sini kita akan berkenalan dahulu bagi 5 asas bagi daya. Dan sebelum tu kita kena kenal dahulu daya. Dari segi konsep daya, apakah ini daya? Daya sebenarnya asas dia adalah satu pull or push sensation. Maksudnya sensasi tarik ataupun sensasi tolak yang kita rasa pada sesuatu body. So, bila kita sebut sahaja daya ni sebenarnya adalah sensasi tarik ataupun sensasi tolak yang bertindak ke atas satu-satu objek. Jadi kat sini kita akan tengok dahulu daya yang pertama yang kita akan kenal adalah daya of weight. Weight. Yang mana kita akan tengok simbol bagi weight adalah W. The first letter W is the weight. Dan unit dia adalah Newton. Sebab ni adalah satu daya. Newton tu adalah N, simbol dia N. Dan secara matematik dan secara bahasa Melayunya, weight ini dikenali juga sebagai berat. Dia adalah bermaksud berat. Dan berat ini tidak sama dengan maksud jisim. Jisim itu adalah mass. So berat iaitu W tidak sama dengan mass. So mass is jisim. Mana berat ini adalah satu daya. So, daya tidak sama dengan kuantiti mass. Jadi kalau kita nak darabkan mass untuk dapatkan berat, so kita perlu darabkan mass tersebut dengan satu nilai G. Di mana nilai G ni adalah kekuatan graviti pada sesuatu planet. So G kat sini dikenali sebagai gravitational acceleration. G ni adalah gravitational acceleration. Dan khusus untuk simbol G, gravitational acceleration ni adalah untuk bumi. Gravitational acceleration of the earth. Dan kita tahu di mana nilai G ni adalah constant iaitu 9.81 meter per second. Dan M ini adalah dikenali sebagai mass iaitu jisim. Dan W is the weight iaitu berat. Dan kalau kat sini kita ambil nilai G, kekuatan graviti yang berbeza-beza. Contoh, kalau kita ambil G yang pertama adalah pada bumi, apa yang kita dapat adalah jika kita dengan jisim, for example, jisim kita adalah 50 kilogram, dan kita berada di bumi. So bumi kekuatan graviti dia kita tahu adalah 9.81 meter per second. Mana berat yang kita ada di bumi, this is yang on the earth, di bumi, iaitu W, beratnya adalah mass kita darab 50 darab dengan 9.881. Kita akan dapat satu nilai berat di bumi. Tetapi kalau kita bergerak ke planet yang lain, katakan kali ini kita bergerak ke bulan.
Okay, so bulan dia punya kekuatan graviti adalah lebih kecil nilai dia. Okay, so around 6.7 1 meter per second. So dengan jisim yang sama, so jisim kita masih 50 kilo. Tetapi kita berada di bulan. So bulan ini dia punya mass lebih kecil. Jadi dia punya nilai G kekuatan graviti akan lebih rendah. Okay, berbanding bumi. Sebab bumi lebih besar, so nilai kekuatan graviti dia lebih tinggi. Okay, so bila kita bergerak ke moon, berada di atas moon, berat kita akan berkurang. Okay, kenapa? Sebab nilai kekuatan graviti telah berkurang sebanyak 6.771. Okay, kat sini kita boleh katakan di mana jisim sesuatu objek adalah tetap. Okay, mass dia tetap. Tetapi berat dia yang berubah. Okay, mass is tetap. Tetapi berat yang berubah. Weight is varies. Okay, weight varies bergantung kepada kekuatan graviti. Okay, so ini adalah equation bagi weight. Okay, now arah. Okay, sebabkan weight ni adalah satu kuantiti daya, bermaksud dia adalah satu vektor. So, vektor tu ada mempunyai magnitude dengan arah. Okay, so ke manakah arah weight? Okay, so jawapannya adalah dia sentiasa downward. Okay, downward ke arah mana? Towards the center of the planet. Okay, towards the center of a planet. Okay, so kita ambil beberapa contoh untuk kita fahamkan lagi manakah arah bagi weight. Okay, so case yang pertama. Okay, katakan kita ambil satu situasi yang paling simple di mana ada satu objek. Okay, so objek ni berada di atas plane landai. Okay, so ni just a surface, a plane surface. Okay, jadi kat sini untuk kita lukiskan arah weight, okay, arah weight adalah sentiasa downward from the center of the gravity of the object. So, objek tersebut dia ada center of gravity dia. Bermaksud center dia mesti berada di tengah-tengah pusat jisim dia. Okay, so daripada tengah-tengah, arah dia ke bawah. So, ini adalah arah weight, iaitu mg. Okay, case yang kedua. Katakanlah kali ini, plane tersebut bukan lagi landai tetapi dia berada pada satu sudut. Okay, so ini adalah plane tadi, okay, tetapi dia tidak landai, dia ada satu sudut. Okay, so sudut dia adalah theta. Okay, so kat sini kita bagi case ni adalah bagi inclined plane. Inclined plane. Okay, plane ni adalah satah, incline tu adalah condong. Satah condong. Bermaksud dia ada sudut theta dia. Okay, dan katakanlah kita ambil satu nilai theta iaitu 25 degree. Okay, contoh. Okay, jadi kita letakkan objek yang berjisim sama nilai dia. Okay, so ni adalah mass tadi. Jisim ni adalah masih m. Okay, jadi kalau kita nak lukiskan mana arah weight, okay, arah dia sentiasa towards the center of the planet, downward. So, from the center of gravity of the object, so kita akan lukiskan arah dia is downward. Okay, walaupun dia condong, tetapi arah weight sentiasa pointing straight downward. Okay, dan kat sini, bila kita nak masukkan dalam konsep bagi Newtons untuk subtopik yang berikutnya, 3.4. So, kat sini kita perlu tahu sama ada weight tersebut ada leraian komponen ataupun tidak ada. Okay, jadi kat sini kita akan masuk sedikit konsep asas di mana leraian bagi weight. Okay, jadi kalau kita tengok pada kes yang pertama, plane ini adalah landai. Jadi, selalunya kita akan letakkan part C x-axis adalah selari dengan plane. Okay, dan 90 degree kepada x-axis itu adalah part C y. Tidak kisahlah x ni ke kiri ataupun ke kanan, bermaksud dia selari dengan plane. Okay, tetapi kalau dalam kes yang kedua di mana plane tersebut mempunyai kecondongan dia.
Okey, jadi dia punya arah x-axis adalah selari dengan plane. Sebab arah x-axis adalah sentiasa selari dengan our plane. Kenapa? Sebab senang untuk kita leraikan konsep daya. Okey, jadi jawapan untuk x-axis adalah sama ada ke kiri mahupun ke kanan. Tapi dia kena selari dengan paksi, selari dengan satah. Okey. So, ini adalah x-axis ataupun kita boleh katakan ke atas ini juga adalah x-axis. Asalkan dia selari dengan plane. Okay, dan 90 degree to it adalah paksi y-axis. Okay, dia ada dua version jawapan lah. Okay, dan selalunya kat mana kita nak pilih sama ada x-axis ke bawah ataupun x-axis ke atas adalah mengikut kepada soalan. Okay, jika soalan tu objek tu dia bergerak ke bawah, maka kita akan biasanya ambil x-axis yang arah sama dengan pergerakan. Tetapi kalau objek tu bergerak ke atas, kita akan ambil x-axis yang sama arah dengan pergerakan ke atas. So, kita ambil yang ini. Okay, maksudnya sekarang kita akan pilih salah satu paksi untuk jadikan x-axis sama ada ke bawah ataupun ke atas along the plane, bergantung kepada soalan. Okay, arah X tu, pemilihan x-axis tu tengok pada soalan. Jika slide ke bawah, kita ambil x-axis ke bawah. Jika dia bergerak ke atas, kita ambil paksi x-axis ke atas. Okay, so kat sini kita nampak di mana leraian weight ke bawah tadi, dia tidak berada pada paksi. Okay, yang mana paksi x-axis adalah dotted line. Ini adalah merujuk kepada x-axis. Okay, dan the y-axis tu adalah 90 degree dengan x. Okay, so ini adalah x-axis, ini adalah y-axis. Okay, dan kita nampak di mana arah weight ini berada pada kuadran yang ketiga. Katakanlah ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran yang keempat. Bermaksud dia tidak berada pada mana-mana paksi x ataupun y. So kat sini kita tahu di mana dia ada dia punya komponen. Okay, yang mana komponen x dengan komponen y. Kemana arah komponen x adalah semestinya selari dengan paksi x-axis. So, ini adalah komponen x, okay, iaitu weight x. Okay, di mana weight mg adalah ke bawah. Okay, dan weight along y komponen dia adalah ke bawah. Okay, selari dengan paksi y. So, this is wy. So, ini adalah weight ke bawah. Ini adalah wx dan ini adalah wy. Okay, now arah weight x dengan arah weight y kita dah tahu. Okay, di mana arah dia, let's say weight ni pada kuadran ketiga. So, ini adalah weight x, ini adalah weight y. Okay, now untuk kita tahu apakah nilai dia, magnitude of wx. So, apa nilai wx dan apa nilai wy, magnitude dia. Okay, jadi kalau kita nak tahu apa nilai magnitude, maksudnya kita kena leraikan weight tu dalam sebutan theta. Okay, jadi theta ini adalah sudut incline. Okay, antara paksi x ataupun y adalah sudut theta. Okay, jadi kat sini katakanlah theta ini adalah bernilai 25 degree. Okay, ini adalah 25 degree. Okay, contoh dia. Okay, jadi kalau kita tengok pada paksi weight ini, arah weight ini ke bawah. Okay, jadi kalau saya zoomkan lukisan, okay, saya zoomkan lukisan segitiga ni. Okay, saya padamkan dulu. Okay, so sekarang saya nak zoomkan lukisan di sini. Ini. Okay, ini adalah segitiga dia. Okay, so kita besarkan lukisan tersebut. Kita akan nampak seperti mana right angle triangle. Okay, yang mana ini adalah sudut satah iaitu 25 degree. Okay, right angle triangle maksudnya ini adalah sudut 90. Okay, dan sebenarnya weight ini adalah selari dengan opposite of the side. Okay, so ini sebenarnya adalah weight. Okay, ini adalah arah weight. Okay, dan kita dah lukis wx ini, so ini sebenarnya adalah juga wx. Okay, bermaksud opposite dengan sudut satah iaitu 25 adalah weight. Okay, dan hypotenuse bagi segitiga ini adalah sebenarnya wx.
Okey, jadi untuk kita tahu apakah sudut satah, bermaksud 25 degree ini ditolakkan daripada 90, maksudnya 90 tolak 25, nilai tersebut adalah sudut antara weight dengan paksi X. Okey, sudut ini adalah sebenarnya 90 degree tolakkan dengan 25, iaitu sudut satah. Okey, iaitu 65. Okey, so sudut ini sebenarnya adalah 65. Okey, jadi di manakah sudut 25 sebenarnya adalah sudut antara weight dengan paksi y axis. So di mana ini adalah y axis kita. Okay, this is y. Okay, jadi kat sini adalah sudut antara WX dengan weight ini adalah 65. Okay, dan di mana weight dengan paksi y ini adalah sudut satah. Okay, iaitu 25. Okay, kenapa? Sebab kalau kita tolakkan kembali, sudut antara paksi X dengan paksi Y ini adalah 90. Okay, jadi kalau 90, kalau kita nak cari sudut yang lebih di sini, okay, maksudnya kita akan cari sudut antara dua paksi iaitu 90 ditolakkan dengan 65, iaitu 90 tolak dengan 25. Okay, maka kita akan dapat sudut satah. Okay, sudut satah. Maksudnya sudut ini adalah 25 degree. Okay, jadi kita dah tahu di mana antara weight dengan paksi Y ini adalah sudut satah 25. Okay, so kat sini perlu hafal sedikit. Okay, kena hafal di mana sudut satah, okay, sudut satah iaitu theta adalah sama dengan sudut antara weight, okay, weight iaitu mg, okay, yang mana straight downward ni, okay, dengan y axis iaitu wy. Okay, so sudut satah adalah bersamaan sudut antara weight dengan wy. Okay. Okay, itu adalah penjelasan macam mana kita nak leraikan sudut antara weight, sama ada komponen X dia yang dapat theta ataupun komponen Y. Okay, jawapannya adalah komponen Y yang dapat theta. So kalau kita highlight kan, so sudut satah yang berhighlight kuning ini adalah sebenarnya sudut antara weight dengan Y axis. Okay, so ini adalah sudut satah dan ini adalah wy. Okay, so bila kita dah tahu sudut theta iaitu sudut satah adalah antara weight dengan paksi y axis, maka kita boleh leraikan magnitude wx dengan magnitude wy. Okay, jadi wx dahulu. So, in terms of weight and theta, okay, wx ini adalah w sin theta. Okay, yang wy yang cos theta. Okay. So, Wx adalah W iaitu mg sin theta. Okay, itu adalah nilai Wx. Okay, dan Wy pula adalah mg cos theta. Kenapa Wy yang cos theta? Sebab sudut satah tu adalah bersebelahan dengan Wy. So, Wy yang dapat cos theta. Okay, so ini adalah nilai magnitude bagi component of the weight. Okay, mg sin theta dan mg cos theta. Okay, ini adalah bagi kes yang kedua. Okay. So, kat sini kita boleh teruskan jika kita masuk pada kes yang ketiga. Okay, katakanlah kali ini ada dua sudut satah. Okay, contoh sudut satah yang pertama, okay, contoh, okay, dia ada dua sudut satah. Okay, katakanlah macam ni lukisan dia.
Okay, katakanlah sudut satah yang pertama theta 1. Okay. Dan ini adalah theta 2. Theta 1 dan theta 2 tidaklah sama nilai. Okay, so katakanlah theta 1 itu bernilai contoh 20 degree. Okay, dan katakanlah theta 2 pula adalah katakan dia 70 degree contoh. Okay, dan katakanlah kita letakkan dua objek. Okay, yang mana di connectkan dengan satu pulley. Okay, this is our pulley. Okay, so kita sambungkan dengan mesh 1. Okay, katakan di sini adalah mesh 1. Okay, sambungkan dengan tali, diikat dan disambungkan pula dengan mesh 2. Okay, ini adalah M2. Okay, jadi kat sini kita boleh leraikan weight. Okay, so macam mana kita nak leraikan weight adalah di mana arah weight untuk kedua-dua masses semestinya dia akan pointing downward. Okay, jadi untuk mass 1, okay, arah W1 iaitu weight dia adalah ke bawah. Okay, sama juga untuk mass 2, arah weight dia adalah ke bawah. Okay, so itu adalah arah weight. Okay, dan kita tahu juga mereka masing-masing ada komponen dia. Okay, dan disebabkan weight 1, mass 1 berada pada satah dia, kecondongan dia seperti ini. So, ini adalah paksi x-axis untuk mass 1. Okay, dan ini adalah paksi y-axis. Okay, tetapi untuk mass 2, paksi x dia condong sedikit lain daripada mass 1. So, ini adalah paksi x. Okay, boleh labelkan sekali. Ini x-axis. Okay, dan 90 degree kepada x adalah y-axis. So, ini y. Okay, so now kita boleh leraikan component of weight. Okay, so untuk Wx bagi mass 1, okay, ini adalah dia punya komponen. Okay, dan ini juga adalah komponen y dia. Okay, dan untuk mass 2, komponen x dia adalah di sini. Ini adalah Wx untuk mass 2. Okay, dan ini pula adalah Wy untuk mass 2. Right, so now kita labelkan sudut satah. Okay, kita dah tahu konsepnya adalah sudut satah adalah sentiasa daripada weight ke y-axis. So, untuk sudut satah yang pertama iaitu theta 1, kita boleh labelkan arah weight 1 dengan y-axis ini adalah theta 1. Okay, so ini adalah sudut theta 1. Okay, dalam kes ini adalah 20 degree. So, ini adalah 20 degree. Ini juga adalah 20 degree. Okay, manakala untuk mass 2, sudut satah theta 2 iaitu 70 adalah antara weight dengan y-axis. So, this is y-axis dan ini adalah weight 2 ke bawah. Okay, maksudnya sudut satah 2 iaitu 70 degree adalah di sini. Okay, so ini adalah sudut satah 2, theta 2. Okay, so saya boleh labelkan sedikit. Untuk theta 1, ini adalah theta 1. Okay, dan theta 2. Okay, yang berwarna hijau. Ini adalah theta 2. So, sudut satah adalah sentiasa daripada weight ke y-axis. Okay, now, kalau kita nak cari dia punya magnitude bagi setiap satu komponen x and y bagi mass 1 dan mass 2. Okay, jadi kita boleh masukkan dalam konsep component of vectors. Okay, bagi mass 1 dahulu, dia punya komponen of x-axis, wx, okay, iaitu arah dia ke bawah ini. Nilai dia adalah m1g iaitu weight sin theta 1 iaitu 20. Okay, manakala untuk wy adalah weight m1g cos 20. Okay, so ini adalah wy. Ini adalah ws. So wy yang dapat cos. Kenapa? Sebab wy yang bersebelahan dengan sudut theta 1. Okay, dan untuk mass 2 pula, okay, wx ni adalah okay, m2g.
Okay, yang mana M1G dengan M2G tu weight yang berbeza, bergantung kepada mass 1 dengan mass 2. Okay, katakanlah mass 1 dengan mass 2 tu tak sama nilai, maksudnya dia punya weight adalah berbeza lah, nilai M1 dengan M1G dengan M2G. Okay, WX adalah M2G sin theta 2, iaitu 70 degree. Okay, ini adalah theta 2, 70 degree. Okay, manakala WY dia pula adalah M2G cos 70 degree. Okay, so itu adalah cara untuk kita menggunakan konsep arah weight untuk 3 cases. Okay, now kita masuk kepada konsep daya yang kedua. Okay, saya boleh kecilkan sedikit. Okay, so untuk weight dah selesai. Now kita masuk kepada tension. Okay. So konsep yang kedua is for tension. Okay, so daya yang kedua adalah tension force ataupun nama lain dia tensional force. Tensional force, tension force, semua merujuk kepada daya tension. Okay, yang mana simbol bagi tension force adalah the first letter tension, which is T besar. Okay, dan sekali lagi unit dia masih sama, iaitu Newton. Okay, kenapa? Sebab dia adalah satu jenis daya lah. Okay, unit dia adalah Newton. Okay, so apakah arah bagi tension dan kat mana dia wujud? Okay, daya tension ini adalah daya sensasi tarik. Okay, sensasi tarik yang wujud pada tali. Okay, so dia exists on string. Okay, tali. Okay, nama lain vocab bagi tali can be thread. Okay, benang. Apa-apa objek yang seakan-akan tali. Okay, contoh lain, rope. Okay, string, thread, rope, semua itu merujuk kepada tali. Bahasa Melayu dia tali. Okay, so yang mana dia wujud pada tali. Okay, dan di mana arah sensasi tarik pada tali itu adalah always away from the object. Okay, arah tension itu perlu away from the object. Object tu yang attached by the string or thread or rope. Okay, that attached by the string, thread or rope. Okay, so kat sini konsep dia kena faham arah tension tersebut sentiasa away. Okay, away from the object. Okay, objek yang kita gantungkan dengan tali tersebut. So, itu adalah arah tension force. Okay, so kita masuk kepada beberapa cases. Okay, so kita akan ambil cases yang paling mudah. Okay, so kita ada ceiling. This is ceiling. Okay, pada ceiling ni kita gantungkan dengan tali. Okay, ni tali. Dan kita ambil objek. Okay, so tali ini digantungkan dengan objek. So, this is our object. Okay, objek yang kita masukkan dekat sini. So, this is object. Okay, yang mana objek ni mempunyai mass. Okay, so kita tahu di mana objek ini dia ada rasa ke tidak sensasi tarik oleh tali. Okay, jika kita macam kita angkat sedikit tali, objek mass ni, bermaksud tiada regangan pada tali, waktu itu tiada tension force.
Okay, kenapa? Sebab objek ni tak rasa tertarik oleh tali. Tetapi kalau kita biarkan mass ni tergantung oleh tali, waktu itu tali ni akan meregang. So, bila tali ni meregang, akan wujudlah tension force. Sebab akan ada rasa sensasi tarik pada tali tersebut. Okay, dan arah tension adalah away from object. This is our object. Kita labelkan sikit. So, this is our object. Okay, dan kita tahu arah tension away from object. So, arah dia sepanjang tali away from object. So, dia ke atas. So, ni adalah arah tension. Okay, kalau kita kata tension dia ke bawah, ini bukan away from object. Okay, salah Kalau kita lukiskan tension dia ke bawah. Okay, ini bukan arah tension. Sebab this is our object. Arah tension away from the object. Okay, sebab apa? Kenapa? Sebab objek tu yang rasa tertarik oleh tali. Okay, jadi arah dia kena away from the object. So, itu adalah arah tension, T. T besar ni adalah tension. Okay, so itu kes yang pertama. Okay, kes yang kedua. Okay, so katakanlah kita gantungkan dengan satu sistem. Okay, ada puli. This is pulley system. Okay, pada dua hujung tali along the pulley ni kita gantungkan dengan mass. Okay, so katakanlah ada dua masses. So, mass A, objek A dengan mass B, objek B. Okay, so A dengan B ni adalah objek. Okay, jadi tension wujud pada tali yang connected dengan A dengan NB apabila tali tersebut meregang. Okay, jadi arah tension pada objek yang pertama, objek A, adalah away from objek A. So, jawapan dia tension A ke atas. Ni adalah T. Okay, manakala untuk objek B pun dia ada rasa tali. Okay, arah tension pada tali pada objek B juga ke atas. So, ini juga adalah arah tension T. Okay, dan kat sini, bila mana konsep puli tersebut adalah smooth puli. Okay, smooth pulley. Okay, smooth pulley bermaksud pulley ni boleh rotate together dengan sistem. So, smooth pulley bermaksud bila dia rotate together, tiada geseran pada tali dengan pulley. Dan waktu itu arah nilai tension T pada objek A adalah sama dengan nilai tension pada objek B. So, nilai dua tension ini adalah nilai tension yang sama. Okay, ini hanya kes untuk smooth pulley. So, nilai TA dengan TB ni adalah sama. Okay, untuk kes smooth pulley. Okay, kenapa? Sebab bagi kes smooth pulley, konsep dia, semasa sistem bergerak, okay, katakanlah B ni bergerak tarik ke bawah. So, dia ada pergerakan ke bawah. Maka, objek A akan tarik ke atas. So, motion dia A ke atas, B ke bawah. Okay, dan waktu itu, pulley ni adalah smooth pulley. Bermaksud dia boleh roll together. So, dia juga akan rotate. Smooth ni menunjukkan pulley tu boleh rotate bersama-sama dengan sistem. Okay, dan disebabkan dia rotate bersama-sama dengan sistem, maka waktu itu tiada geseran antara tali dengan pulley. Okay, no friction between tali dan pulley. Okay, so itu adalah konsep di mana tension dia adalah sama nilai. Tetapi jika pulley itu adalah rough pulley, kalau dia rough pulley, nilai tension A tidak sama dengan nilai tension B. Kenapa? Bila rough pulley, ada geseran antara pulley dengan tali. Jadi waktu itu nilai tension A dengan B tidak sama nilai. Okay, so itu kes yang kedua. Okay, so kita teruskan, katakanlah kita ada kes yang ketiga untuk kes tension. Okay, katakan ada satu objek yang diletakkan di atas meja. Okay, ini adalah meja. Okay, so objek tu adalah objek A. Okay, contoh.
Okay, dan kita letakkan tali. Okay, dan connect dengan pulley. Sekali lagi pulley ni adalah smooth pulley. Okay, dan pada hujung pulley ni kita gantungkan dengan objek B. Okay, so kat sini di manakah tension wujud adalah pada tali. Okay, dan sekali lagi tali tu untuk objek A, arah dia adalah away from the object. So arah tension tu adalah ke kanan. Ini adalah untuk objek A. Okay, dan untuk objek B, arah tension tu adalah away from objek B. So, arah tension tu ke atas. So, ni adalah TB. Okay, dan disebabkan pulley ni adalah smooth pulley, so nilai tension A adalah sama sahaja nilai dengan tension B. Okay. Dan kes yang terakhir, kita boleh masuk sikit untuk kes tension yang terakhir. Okay, katakanlah dalam satu sistem, kita ada dinding dan kita ada ceiling. Okay, ni adalah ceiling. Okay, dan ini dinding. Okay, kita gantungkan dua tali. Okay, ini adalah tali satu. Okay, dan ini adalah tali 2. Okay, so dan kita gantungkan satu objek. Okay, seperti ini. Okay, ini adalah objek. Okay, so kat sini kita ada 3 tali. Okay, so kita boleh labelkan ini adalah tali 1, ini adalah tali 2. Okay, dan ini adalah tali 3. Kita gantungkan dengan satu objek mesh. Okay, so T1, T2 dengan T3 ni dia connected pada satu titik. Okay, titik di tengah-tengah ini adalah katakan titik P, contoh. Okay, dan T2 ni adalah horizontal. Okay, dan katakanlah T1 ni tidaklah horizontal. Dia ada pada satu sudut. Okay, contohlah sudut dia adalah theta. Okay, jadi kat sini kita boleh tahu di mana untuk kita cari arah tension, kebiasaannya kita akan ambil titik center dia adalah di titik P, bukan pada objek. Kenapa? Sebab semua daya pada sistem iaitu T1, T2 dengan T3 dan bersama dengan weight oleh mass 1 berpusat di P. Okay, jadi P ni akan jadi kita punya center of gravity dia. Okay, jadi bila kita leraikan tension, kita biasanya akan ambil di center of the gravity. So, iaitu di titik P. Okay, jadi objek kita berada di titik P. Maksudnya sekarang, arah tension T1 pada titik P adalah away from the object, iaitu pada titik P. Okay, away from point P. So, arah T1 ke atas. Pada kuadran kedua. Okay, manakala arah T2 ke kanan. Okay, dan arah T3 ke bawah. Okay, so ini adalah arah tension bagi titik pada titik P. T1 pada kuadran kedua, T2 ke kanan dan T3 ke bawah. Okay, so itu adalah konsep bagi tension. Right, so next. Kita teruskan lagi konsep yang ketiga. Okay, so selepas tension kita akan teruskan dengan normal force. Okay, daya yang ketiga adalah normal force. Okay, so simbol bagi normal force adalah biasanya N besar. Okay, dan sekali lagi unit dia seperti biasa adalah Newton. Okay, sebab dia adalah satu daya. Newton N. Okay, apakah itu normal force? Okay, so normal force ini, nama lain dia adalah daya sentuhan. Okay, dia adalah daya sentuhan. Okay, dia adalah daya sentuhan. Maksud daya sentuhan adalah objek kita bersentuh dengan objek lain. Okay, so arah normal force adalah perpendicular to the surface. Okay, ini adalah yang pertama. Keyword yang pertama.
Okay, bermaksud surface ini adalah objek yang dia sentuh. Okay. So, surface tu adalah objek yang dia sentuh. So, sebagai contoh, kita ambil case yang pertama. Okay, jadi kita katakanlah ni adalah objek kita. So, ni adalah mass objek kita. Okay, jadi surface yang dimaksudkan adalah katakan lantai. Ini adalah floor. Okay, so contoh surface dia adalah floor. Okay, floor ini adalah surface. So, arah N, normal force, adalah 90 degree kepada surface. Bermaksud arah dia ke atas. Okay, ataupun ke bawah. Which one is which adalah kita tengok di mana konsep keyword yang kedua bukan sekadar dia perpendicular kepada surface tetapi dia towards the object. Okay, perpendicular to the surface and towards the object. Okay, di mana objek kita adalah mass lah. Ni the block of mass. So, this is our object. Okay, then the floor here is our surface. Okay, so arah normal force adalah 90 degree daripada surface dan arah dia ke arah objek. Okay, jadi kita boleh lakarkan N. So, arah N. So, this is surface 90 degree ke atas. Okay, so ini adalah objek. Okay, so normal force ke atas. Okay, contoh yang kedua. Katakanlah kita letakkan objek kita tadi. Contoh. Kita lekatkan dengan dinding. Okay, ini adalah dinding. Okay, jadi manakah arah normal force? Okay, dan konsep kita tahu di mana arah normal force adalah 90 degree daripada surface yang sentuh dengan objek dan arah N2 towards the object. So, this is the wall is the surface dan the block of mass tu adalah objek kita. So, arah anak panah dia ke arah objek 90 degree. So, ini adalah arah N. Okay. Case yang seterusnya. Okay, katakanlah kali ni wall tu berada di bahagian kiri. Contoh. So, ini adalah wall. Okay, dan objek kita di bahagian kanan. Okay, so now manakah arah normal force 90 degree kepada surface iaitu wall dan towards the object. So, arah dia ke kanan. Okay, dan contohlah kali ini di mana objek M tadi dia seperti terlekat dengan siling sebabkan ada daya tolak contoh. Okay, ini adalah satu surface sebagai contoh adalah siling. Okay, jadi kat sini mana arah normal force daripada surface iaitu siling ke arah objek, so iaitu ke bawah. So ini adalah normal. Okay, contoh lain untuk case normal force. Okay, katakanlah kali ni mass M tadi okay, dia berada di atas lantai. Okay. Tetapi juga ada satu objek berada di atas sistem. Okay, nak guna color apa? Color biru lah. Okay, so katakan ada dua box. Okay, so ni adalah mass 2. Okay, yang bawah ni adalah mass 1. Okay, so untuk kita tengok pada normal force, okay, kita akan pecahkan pada satu persatu. Okay, untuk mass 1 dahulu. Okay, bagi mass 1, dia bersentuhan dengan floor. So, maksudnya arah normal force ke atas. Okay, so kita pecahkan untuk mass 1 terlebih dulu. Okay, arah normal force dia ke atas. Sebab surface yang pertama adalah lantai. So, ini adalah N1. Okay, so kalau kita nak lakarkan dia punya free body diagram,
Bermaksud lakaran tu kita akan regard the box of mass tu sebagai satu center, iaitu point of mass. So arah N1 tu ke atas. Okey, dan mass 1 juga dia bersentuhan bukan sekadar dengan lantai yang berada di bawah dia. Okay, tetapi dia juga bersentuhan dengan box mass 2, iaitu yang berada di atasnya. So maksudnya mass 2 ni juga adalah kita punya surface. So yang mana daripada surface 90 degree from the mass 2 iaitu ke bawah. Okay, sebab dia towards the object. So juga akan ada normal force. Okay, iaitu N2 ke bawah. Kenapa ke bawah N2 adalah sebabkan mass 2 tu berada di atas mass 1. So N2 adalah ke bawah. So dia ada dua normal force, atas dan bawah. Okay, dan manakala untuk mass 2 yang berwarna biru, yang di sini, okay, cuba lihat di sekeliling mass 2. Okay, di kiri tiada daya sentuhan dengan surface. Atas dia tak ada daya sentuhan. Kanan tiada daya sentuhan. Tetapi yang berada di bawah ni dia bersentuhan dengan mass 1. Okay, bermaksud dia ada satu normal force dan oleh mass 1 ke atas. Okay, so ni adalah N dia. Okay, di mana kat sini kita boleh terus labelkan yang sebenarnya 1, N1, N2 tu adalah siapa. Okay, sekejap saya labelkan betul-betul. So yang mana N1 ni adalah normal force oleh lantai. Okay, so ni adalah floor. Normal force oleh floor. F tu adalah floor. Okay, dan N yang ke bawah ini adalah N2 lah. Okay, iaitu normal force oleh mass 2. N2. Okay, dan normal force N yang ke atas pada mass 2 ini adalah normal force oleh mass 1, iaitu N1. Okay, so arah dia ke atas. So, ini adalah N oleh mass 1. Okay, tetapi mass 2 ni tidak ada normal force oleh lantai. Kenapa? Sebab antara lantai dengan mass 2 ada mass 1. So, maksudnya mass 2 ni tidaklah bersentuhan dengan lantai. Maksudnya dia tiada N floor. So, untuk mass 2 dia hanya satu saja normal force, iaitu mass 1 saja. Tetapi dia tidak bersentuhan dengan lantai. Okey. Dan kat sini kita boleh juga pecahkan sedikit konsep untuk normal force. Katakanlah kedudukan mass 2 tu berada di sisi mass 1. Okay, untuk kita fahamkan normal force, katakanlah kita adakan satu contoh lain. Okay, yang mana normal force wujud di sisi box. Okay, katakan lukisan ni seperti ni. Okay, masih mass 1 masih sama gambar rajah dia. Okay, katakanlah mass 2 tu diletakkan di sisi mass 1. Okay, katakan dia letak di sisi macam ni. Okay, ni adalah mass 2 contoh. Okay, so dalam kes ini kita akan nampak di mana bagi normal force oleh mass 1, okay, mass 1 bersentuhan dengan lantai. Okay, yang mana normal force oleh lantai ke atas. So, ni adalah NF lah. Okay. Bukan sekadar normal force oleh lantai, tetapi mass 1 juga bersentuhan dengan mass 2. Okay, mass 2 berada di kiri mass 1. Maksudnya, anak panah normal force dia semestinya ke kanan. Okay, sebabkan surface tu adalah mass 2, objek kita adalah mass 1. So, arah N adalah daripada surface ke objek. So, ini adalah N oleh mass 2. Okay, jadi kalau kita nak leraikan daya, so untuk mass 1, ada dua normal force. Okay, yang mana normal force yang pertama adalah ke atas. Ini adalah normal force oleh lantai. Okay, dan normal force yang kedua adalah ke kanan. Ini adalah normal force oleh mass 2. N2 tu adalah mass 2. Okey, manakala untuk mass 2 pula, kita boleh nampak di mana dia juga mempunyai dua normal force. Okey, yang pertama normal force dia ke atas oleh lantai. Okey, sebab apa? Sebab mass 2 juga berada di atas lantai. So, dia punya NF juga ke atas, sama seperti mass 1. Okey, tetapi kali ini, normal force oleh sentuhan mass 1 dia adalah ke kiri. Okey, sebab apa? Sebab
Mass 1 adalah sekarang is our surface. Dia punya arah N tu ke atas objek 2. So, maksudnya anak panah dia ke kiri. Okay, maksudnya dia juga ada 2 normal forces untuk mass 2. Okay, iaitu normal force oleh lantai, iaitu ke atas. Okay, dan normal force oleh mass 1, iaitu ke kiri. Okay, so itu adalah antara konsep bagi normal force. Right, so next, konsep yang keempat adalah external force. External force kat sini merujuk kepada daya tarik ataupun daya tolak. External force. Maksudnya daya tarik iaitu pull ataupun daya tolak iaitu push. Okay, so simbol. Okay, simbol bagi external force iaitu general force adalah F. Okay, dan unit dia semestinya adalah Newton. Okay, dan direction. Okay, bagi daya tarik, bagi pulling force, direction dia adalah away from the object. Okay, manakala daya tolak, push, adalah towards the object. Okay, itu adalah arah daya external. Okay, contoh. Okay, contoh yang paling mudah. Kita ambil satu persatu untuk daya tarik dulu. Okay, kalau dia adalah daya tarik pulling force. Okay, katakanlah kita nak tarik. Kita nak tarik satu objek. Okay, this is our object mass. Okay, this is Earth. So, kita nak tarik object mass ni. So, untuk kita tarik, katakanlah kita menggunakan satu tali lah. Okay, ini adalah talinya. Okay, jadi arah pulling force adalah away from the object, from the center of the object. Okay, jadi arah pulling force tu adalah sepanjang tali dan dia away from it. So, tu adalah arah tali. Okay. Dan arah dia adalah daya tarik lah, pull. So, dalam kes ni, pulling force ni adalah merujuk kepada tension force. Okay, so ini adalah arah pulling force. Sebab tension force tu juga adalah sebenarnya daya sensasi tarik. Okay, manakala kalau pushing force, pushing iaitu tolak. Okay, katakan dengan mass yang sama tadi. Okay, now kita nak tolak dia. So, untuk kita tolak, okay, katakanlah kita tolak menggunakan tangan je. So, arah push force tu adalah towards the object. So, maksudnya arah dia ke arah center of the gravity of the object. So, ni adalah arah pushing force. So, beza pulling dan pushing, kalau pull biasanya adalah away from the object. Kalau push is towards the object. Okay, so itu adalah daya yang keempat. Okay, now daya yang terakhir. Okay, kita boleh tengok daya yang terakhir iaitu daya friction. Okay, daya yang kelima iaitu daya friction. Okay, friction ataupun frictional force. Okay, simbol bagi friction adalah italic F. Okay, F sengit. Okay, F tu kedudukan dia sengit. Okay, dan unit dia semestinya is a Newton lah sebab dia adalah daya.
Okay. Right. So, apakah itu sebenarnya friction force? Okay. Apa dia punya meaning of the friction force? So, friction force ni adalah satu daya geseran. Okay. Dalam bahasa Melayu ni adalah daya geseran. Okay. Kenapa daya geseran ni diperlukan dan wujud adalah untuk prevent any motion. Okay, dia adalah untuk prevent any motion. Okay, so motion ni adalah antara dua surfaces yang bersentuhan. Okay, cara mudah untuk kita faham daya geseran dan kenapa dia penting dalam kehidupan kita adalah kenapa kita boleh berdiri di atas lantai tanpa kita jatuh. So, kita boleh berdiri di atas lantai tanpa kita jatuh adalah disebabkan friction force. So, antara kaki kita dengan surface iaitu lantai. Okay. So, surfaces antara tapak kaki dengan lantai itu adalah merujuk kepada friction force yang membenarkan kita untuk standing up dan walk. Okay. Stand, kita boleh bergerak dengan selamat tanpa jatuh. Okay. Sebabkan wujud friction force. Okay. Kalau tiada friction force, apa yang berlaku? Kita akan tergelincir dan kita akan jatuh setiap kali kita nak bangun dan bergerak. Okay. So, itu adalah konsep di mana kalau lantai itu sangat-sangat licin, contoh di permukaan ais, kita tak bolehlah bangun, tak boleh berdiri dan tak boleh nak berjalan pun di atas ais. Sebab apa? Sebab kita akan tergelincir. Jadi kat situ friction force dia hampir zero. Nilai dia hampir zero. So, bila mana friction force ni besar nilai dia, bermaksud geseran dia akan semakin tinggi. Okay, bila geseran semakin tinggi bermaksud motion yang bergerak di atas surface tu akan boleh bergerak lebih laju. Okay. Jadi kat sini lantai iaitu surface di mana objek tersebut bersentuhan mempunyai dia punya koefisien dia sendiri. Okay, koefisien. Okay, kat sini kita panggil dia adalah coefficient of friction. Okay, bermaksud di setiap surface yang wujud di muka bumi ini, dia mempunyai koefisien dia sendiri. Okay, di mana coefficient of friction force itu adalah satu kuantiti mu. Okay, simbol dia adalah mu. Okay, sebutan dia MIU, mu. Okay, di mana semakin kecil nilai mu, bermaksud semakin licin permukaan tersebut. Okay, so nilai mu yang kecil bermaksud surface itu sangat licin. Surface smooth. Sangat licin. Contoh seperti ice. Ice skating. So, ice ring tu adalah surface smooth. Okay? Yang mana dia punya coefficient of friction tu sangat-sangat kecil. Jadi, kalau semakin besar nilai coefficient, bermaksud surface itu semakin kasar. Okay, rough surface. Rough. R-O-U-G-H. Rough ni adalah kasar. Okay, sebagai contoh paling mudah adalah jalan raya lah. Our road. Okay, jalan raya. Jalan raya tu membenarkan kereta untuk bergerak dan boleh memecut di atas jalan raya. Disebabkan permukaan yang kasar. Kalaulah jalan raya tu memecut di atas ais, akan berlakulah kemalangan setiap masa. Jadi kat sini, coefficient of friction ni adalah nilai koefisien bagi permukaan untuk objek itu bergerak. Jika kecil nilai koefisien tu bermaksud semakin licin permukaan tersebut. Semakin besar nilai mu bermaksud semakin kasar permukaan tersebut. Okey. Konsep yang seterusnya adalah arah. Okey, apakah arah bagi friction? Okey, arah bagi friction adalah sentiasa opposite to the motion. Okay, opposite to the motion. Okay.
Dan keyword yang kedua dia adalah semestinya along the surface. Okay. Right, sebagai contoh, kes yang pertama. Okay, contoh mudah, kita ada satu objek. Okay, dia bergerak, katakan motion dia ke kanan. Okay, so ni adalah V ataupun A, tak kisahlah maksudnya dia ada motion. Okay, ada percutan ke, tiada percutan ke, tidak kisah, asalkan dia ada motion. Okay, katakanlah motion dia ke kanan. Okay, dan katakanlah permukaan yang dia bergerak tu, permukaan yang dia bersentuhan tu adalah rough surface, rough floor. Okay, jadi kat sini arah friction adalah opposite dengan motion dan dia sepanjang surface. Okay, dan disebabkan dia rough, bermaksud wujudlah friction. Kalau dia smooth, bermaksud tiada friction. Okay, so kat sini konsep friction adalah opposite dengan motion sepanjang surface. So itu adalah arah F ke kiri. Motion dia ke kanan, friction dia ke kiri. Okay, sama juga kalau ada satu objek. Okay, katakan objek tu dia menggelincir sepanjang dinding. Dia terjatuh. Okay, so dia tergelincir ke bawah. So kat sini akan ada friction. Kenapa? Sebab the wall is the rough wall. Kalau dinding ni adalah licin, dia tidak ada friction. Okay, so disebabkan permukaan ni adalah kasar, so arah friction tu adalah ke atas. Okay. Right, so ini adalah dua contoh untuk kes bagi friction. Okay, dan yang terakhir, apabila melibatkan friction, kita sebenarnya ada dua jenis friction. Okay, yang pertama, friction dia adalah jenis static friction force. Okay, there are two types of frictional force. Okay, jenis yang pertama adalah static friction force. Okay, static friction force adalah friction force yang wujud untuk mengelak body tersebut bergerak. So, maksudnya body tersebut sedang at rest. Okay, dia prevents the stationary object from moving. Bermaksud objek ni belum lagi bergerak. So, maksudnya objek at rest. Right, so senang nak faham kalau static friction. Okay, adalah contoh seperti kereta yang tidak bergerak di atas jalan raya. Okay, kereta ni rosak. Okay, jadi antara jalan raya dengan tayar kereta tersebut, waktu itu adalah wujud static friction. Okay, sebab apa? Sebab tayar tersebut prevent kereta tersebut daripada bergerak. So kereta tersebut boleh stationary dan at rest saja on the road. Kalau kereta tu tergelincir, waktu itu bukan lagi namanya static friction. Okay, so static friction ni adalah daya geseran pada jalan raya yang mengelakkan kereta tersebut daripada bergerak. Okay. Dan konsep yang seterusnya bagi static friction ni juga adalah dia punya simbol. Okay, di mana simbol bagi static friction tu masih adalah F. Okay, dia adalah static, so dia adalah Fs. Okay, dan ada equation untuk mengira nilai bagi static friction, iaitu formula dia adalah Fs bersamaan dengan
koefisien iaitu mu s. Okay, bagi static coefficient of static friction dia adalah mu s darabkan dengan normal force. Okay, ini adalah rumus bagi static friction force. Okay, yang mana mu s ini bermaksud coefficient of static friction. Okay, manakala n bermaksud normal force. Okay. Dan jenis yang kedua adalah kinetic friction force. Okay, kinetic. Okay, dan di mana konsep pula bagi kinetic friction force, dia adalah daya friction yang opposite dengan movement of an object. Bermaksud objek ni dia bukan lagi stationary, dia telah bergerak. Okay, body tu sedang bergerak. Okay, dia akan opposite movement of an object. Movement. Okay, bermaksud ini bagi case objek yang in motion, yang bergerak. Dia bukan lagi stationary tetapi dia telah bergerak. Objek in motion. Okay, contoh mudah untuk kita faham bagi kinetic friction pula adalah kereta tadi, dia bukan lagi stationary tetapi dia sedang bergerak. Okay, katakanlah dia bergerak ke kanan. Okay, pada waktu ini, geseran antara jalan raya dengan tayar kereta, okay, geseran yang wujud waktu itu adalah jenis kinetic friction, di mana arah kinetic friction tu adalah opposite dengan motion. Motion dia ke kanan, so arah kinetic friction adalah ke kiri. So ini adalah FK, kinetic friction. Okay, so simbol dia adalah FK bagi kinetic friction. Okay, dan equation bagi kinetic friction adalah lebih kurang sama dengan static friction, cuma berbeza pada nilai koefisien dia saja. So sekali ni dia adalah mu k darab dengan normal force. Okay, di mana mu k ini adalah koefisien of kinetic friction. Okay, dan N sama je dengan normal force. Right. Okay, dan secara kesimpulannya, ada beza ke tidak sebenarnya antara static friction dengan kinetic friction? Right, so jawapan dia ada beza. Okay, antara static friction dengan kinetic friction, dua nilai geseran ini berbeza. Okay, kenapa dia berbeza adalah disebabkan koefisien. Di mana koefisien bagi static friction juga berbeza dengan coefficients of kinetic friction. Okay, di mana sebenarnya manakah satu nilai koefisien yang lebih besar adalah coefficients of static friction yang lebih besar daripada coefficients of kinetic friction. Oleh sebab itu, static friction force adalah lebih besar daripada kinetic friction force. Okay, ini adalah konsep perbezaan antara static dengan kinetic. Okay, apa logik dia? Okay, logiknya, kenapakah static friction lebih besar nilai daripada kinetic friction adalah disebabkan kalau kita nak cuba tolak sesuatu objek yang
at rest. Okay, sebab MUS ini adalah koefisien yang wujud pada body yang at rest. Okay, sebagai contoh, kalau kita nak tolak kereta, contoh kereta yang kita nampak di tepi jalan raya. Okay, kereta ni dia sebelum dia bergerak, dia masih at rest. Apa yang wujud geseran antara jalan raya dengan tayar kereta? Kalau saya zoomkan, tayar kereta ni bentuk dia. Okay, bila kita zoomkan dengan permukaan jalan raya, sebenarnya dia punya bentuk bila mana tayar tu at rest dengan jalan raya tu, dia macam bergerigi. Okay, so sebabkan jalan raya kan dia bergerigi. Waktu ini, coefficient of static friction bermaksud geseran antara jalan raya dengan tayar adalah sangat tinggi. Okay, kenapa? Sebab the shape of the tire will follow the shape of the road. Okay, sebab dia masih at rest. Okay, bila dia tidak bergerak bermaksud dia static. So bentuk jalan raya tu adalah permukaan jalan raya tu dia akan membentuk tire yang at rest on it. Okay, tire kan dia punya sifat kan lembut. Jadi dia akan membentuk diikut bentuk jalan raya tersebut. So sebabkan itulah MUS dia sangat tinggi. Jadi bila MUS dia tinggi bermaksud daya statik dia adalah juga tinggi sebab F friction berkadar langsung dengan koefisien. Okay, dan sebabkan itulah kalau kita nak cuba tolak kereta itu adalah sangat-sangat susah. Okay, so kalau kita nak start gerakkan objek yang at rest, rasa dia punya daya dia adalah sangat besar, sangat tinggi. Kenapa? Sebab kita perlu overcome the friction static. Okay, tetapi bila mana kereta tersebut telah bergerak, okay, so kalau kita nak cuba tolak kereta yang telah bergerak, dia sedang bergerak, okay, dia adalah lebih mudah, rasa senang je. Kalau ini rasa susah, berpeluh-peluh kita susah sangat nak tolak kereta yang masih statik. Tetapi bila dia dah bergerak dengan lancar, waktu ini dia dah ada motion. Okay, so the car is in motion. Waktu ini jalan raya dengan tayar tu telah overcome the shape of the road itself. So maksudnya dia punya koefisien dia adalah lebih kecil. Okay, maka kinetic friction dia adalah lebih rendah. Sebab itulah kita akan rasa lebih mudah sedikit untuk menolak objek yang sedang bergerak compare to push objek yang at rest. So this is the hard one. This is the easy one. Okay.